Saya ada di kawasan kolam air di kawasan Parlimen Segambut bersama Ahli Parlimen Kepong Yang Berhormat Lim Lip Eng, dan ini adalah kenyataan media saya untuk hari ini. Saya bagi SPRM MACC tempoh 24 jam untuk bertindak atas laporan 6 kolam takungan banjir di Kuala Lumpur telah diluluskan untuk tujuan pembangunan di Kuala Lumpur. Seminggu selepas hujan lebat berpanjangan, minggu lepas 18 Disember, Kuala Lumpur telah mengalami banjir yang teruk melibatkan 12 kawasan dan menyebabkan lebih 90 lokasi tanah runtuh dan hakisan tanah di Kuala Lumpur. Ketika DBKL sibuk membersihkan sampah sisa banjir, namun ada keperluan untuk DBKL berhenti dan melihat semula cara kelulusan untuk pembangunan diberikan di seluruh Kuala Lumpur. Menurut laporan Ketua Audit Negara tahun 2019, ini adalah laporan Ketua Audit Negara yang telah dibentangkan di Parlimen baru-baru ini. Okey? Dan laporan ini jelas menunjukkan dalam tempoh 5 tahun 2015 hingga 2020, ini zaman Tengku Adnan menjadi Menteri Wilayah, ya. Pada masa itu, Datuk Bandar telah meluluskan 943 kebenaran perancangan walaupun tidak selaras dengan Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Okay? The development order given different from the local plan. Laporan ini juga menyebut perubahan zon guna tanah dan intensiti pembangunan memberi kesan kepada alam sekitar dan pertambahan kepadatan menyebabkan berlakunya pengurangan tanah lapang awam, kejadian banjir kilat di Kuala Lumpur dan kesesakan lalu lintas. Kemungkinan pendedahan yang paling mengejutkan dalam laporan ini adalah bahawa 6 kolam takungan banjir telah diluluskan untuk tujuan pembangunan. Okey, ini bukan fake news, ini bukan viral punya WhatsApp ataupun Facebook post. Ini adalah laporan Ketua Audit Negara yang jelas mengatakan 6 kolam takungan banjir telah diberikan kelulusan untuk tujuan pembangunan di Kuala Lumpur. Tukar guna ini bukan sahaja menjejaskan kapasiti kolam takungan banjir, malah merencatkan keseluruhan sistem operasi banjir di Kuala Lumpur, flood mitigation, dan mendedahkan Bandaraya Kuala Lumpur kepada risiko berlakunya bencana banjir yang lebih kerap. Okay? It has crippled this development. The permission to develop 6 retention pond completely crippled our flood mitigation system in Kuala Lumpur. Dan ia juga secara jelas mendedahkan untuk tempoh yang sama, 2015 to 2020, Kuala Lumpur mengalami banjir kilat sebanyak 48 kali. Dan pertambahan bilangan banjir kilat dari 5 kali pada tahun 2017 sehingga tahun lepas 13 kali. 3 kali ganda insiden of banjir. Okey. Jadi saya nak SPRM MACC bertindak atas dokumen ini. Ini adalah public document. Saya akan share kepada media nanti dan saya minta orang awam yang ada peguam yang nak sue semua boleh akses dokumen ini. Dan saya minta MACC mengambil tindakan segera. Dalam laporan ini jelas ada mengatakan kronologi bagaimana pembangunan ini diberikan kelulusan dan bagaimana maklum balas Jabatan Pengairan dan Saliran Sungai JPS. Okey, mereka ada syarat-syarat, bagaimana syarat-syarat itu tidak wujud. Anda boleh baca the whole kronologi. Yang akhir sekali adalah kolam takungan air ini sekarang hanya mempunyai keluasan kawasan berair 30% sahaja. Dan dalam laporan ini juga dia ada map yang menunjukkan bagaimana retention pond ini ada kesan terus kepada Sungai Batu di belakang saya. Dan kerana kesan ini, pembangunan kolam retention pond ini telah menjejaskan banjir yang sangat teruk kepada penduduk saya di Kampung Kasih Pilih dan kolam air. Okay, this is criminal because so many people were affected. Dan ini adalah bakal Sri Muda kalau tak ada tindakan diambil hari ini. So MACC, what are you waiting for?
24 hours, please respond kerana kronologi sudah ada. Ini adalah laporan Ketua Audit Negara. It's very, very detailed. Okay? So we expect that to act, and I ask that the Prime Minister Ismail Sabri kena baca dokumen ini hari ini juga. Minta semua penasihat yang beliau ada baca dokumen ini dan ambil tindakan segera. Saya takut kerana saya baca berita ada second wave. Saya takut kehilangan nyawa. Penduduk saya mengambil lebih kurang 1 minggu untuk bersihkan sisa banjir, dan saya takut betul bila air naik. Kalau kita lihat kat sini, retention wall collapse. Boleh tengok kat situ Okay, air datang dengan sangat deras pada hari itu. Okay, this is no longer fantasy. This is really factual as produced by laporan Ketua Audit Negara. Okay, so MACC must respond in 24 hours. Okay, I want to add for Sri Duta Pondo, I'm in touch with the management committee. I went down to the site. They are working closely with IKRAM and also DBKL, and there's one block that is affected lah, bangunan 6062. Okay, so all that is already in the news, but I want to talk about Kampung Sungai Penchala, tanah runtuh in Kampung Sungai Penchala. Ada ramai penduduk tanya bila mereka boleh pindah balik ke rumah yang tak kena runtuh lah. Okay, jadi mereka tak dapat apa-apa maklum balas daripada kerajaan. Saya sudah tulis surat kepada Menteri Wilayah pada 23 Disember dan saya telah minta 3 barang daripada Menteri Wilayah. Satu adalah tolong berikan PPR, temporary housing kepada penduduk di sana kerana mereka tak boleh terus tinggal di sekolah. Sudah 1 minggu Keduanya, bagi mereka bantuan kewangan supaya kalau mereka nak sewa rumah di luar, mereka perlukan deposit. Okay, dan perlu berikan bantuan kewangan yang mencukupi untuk mereka. Yang ketiganya, mereka nak tahu bila mereka boleh pindah balik ke rumah mereka. Kalau kita dengar tadi, ada lebih kurang 90 insiden tanah runtuh dan hakisan tanah di seluruh Kuala Lumpur selepas hujan minggu lepas. Ini bermaksud there is something very wrong with how development plans are given in Kuala Lumpur. Okay? Jadi saya minta di Datuk Bandar yang baru ini kena letak moratorium, stop everything in DBKL, tengok what went wrong, okay, apa yang perlu dibaiki, dan kita perlukan pembaikan segera. Saya tahu DBKL mungkin tak cukup tenaga kerja yang mahir, terutamanya untuk melihat cerun-cerun hakisan tanah. 90 is a lot. Okay? Tapi kita kena belanjakan lebih sekarang untuk bantu kerana banyak mangsa ini mereka tak tahu apa nak buat. Berapa lama nak duduk di luar, mereka nak balik rumah. Ada juga banyak tepi-tepi rumah-rumah sini dia sudah ada macam crack. Semua orang takut. Okay? Dan beritahu kita tulis surat tapi kita tak dapat apa-apa lagi lah. Saya minta mereka cepatkan, okay, bagi maklum balas. Dan IKRAM juga kerana mereka banyak bergantung kepada IKRAM di Kuala Lumpur. Okay? Jadi yang paling penting sekarang saya minta laporan Ketua Audit Negara, ada tindakan daripada SPRM. Okay, ini bukan cerita 20 tahun yang lepas, ini baru cerita 5 tahun yang lepas. Bermaksud semua parti yang bertanggungjawab masih ada. Okay, MACC mesti bertindak kerana saya tak nak second wave datang kehilangan nyawa. This is a criminal act. Okay, boleh ya? Okay, terima kasih. Ya. Masuk 6 kolam tu macam mana? Masuk 6 kolam tu kawasannya? 6 kolam takungan air retention pond untuk tebatan banjir di seluruh Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ada 15 kolam takungan air untuk mengatasi banjir. Contohnya, nama-namakan dia? Semua ada dalam senarai laporan Ketua Audit Negara, nanti saya bagi. Okay? Dan dalam laporan itu ada kata 6 telah diberikan pemberi milikan untuk pembangunan. You cannot develop a retention pond without making other plans. Okay, the water is going to come and flood other places. Do you mean that those 6 retention points is not built up or built but used for other? No, the 6 retention pond have been approved for development. So they are building things at the retention pond. When you take away retention pond meant to contain flood water and rainwater, okay, the water needs somewhere to flow. That's why it overflows, like here. So means we have no 6 retention points. According to the report, yes, 6 retention ponds in Kuala Lumpur been given development approval, 6 in 2015 to 2020. This is a potential Sri Muda in the making. Okay? So, YB dah buat laporan ke SPRM.
Ini tak payah laporan. Ini adalah dokumen yang telah dibentangkan di Parlimen. MACC ni kalau duduk dan tunggu laporan, berapa orang nak pergi, ada SOP lagi, kenapa kita nak tunggu? Ini this is a public document. Dia mendesak. Yes. Saya dah buat kenyataan media hari ini dan ini adalah public document. Ini bukan laporan DAP. Ini laporan Ketua Audit Negara. MACC mesti mengambil tindakan. Dalam laporan itu bukan saja banjir, dia ada isu lain. Tanah lapang digunakan untuk pembangunan. Kesesakan di seluruh Kuala Lumpur. It's a mess here. Okey? MACC patut pekelkan benda ni. Betul. Dan mantan Menteri Wilayah Tengku Anan masih ada. Okey? Minta dia jawab. Ini isu bukan 2 million pocket money lagi. Ini sekarang ini sudah ada, kita boleh lihat dengan mata sendiri.